Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China, berikutan dengan pelantikannya semula sebagai Presiden Republik Rakyat China. Keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke Republik Turkiye lambang hubungan erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Turkiye. Detik-detik penting keberangkatan baginda melawat beberapa buah tempat bersejarah dimuatkan dalam sorotan hari ketiga dan keempat keberangkatan negara baginda ke Republik Turkiye. Mr. How are you? So very successful, Excellency. We want to show today. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah binti ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah berkenan menerima Gold Award
bagi penyertaan Intermediate Maths Challenge IMC yang diungkayahkan oleh United Kingdom Mathematics Trust UKMT. 126 pelajar tahun 9 hingga tahun 11 Sekolah Antarabangsa Jerudong JIS menyertai IMC yang memerlukan pelajar menjawab 25 soalan dalam tempoh 60 minit tanpa menggunakan kalkulator. Sementara itu, 18 lagi pelajar menerima Gold Award, 28 pelajar menerima Silver Award dan 40 pelajar menerima Bronze Award. Setakat bulan Januari hingga Februari 2023, 70 orang telah memeluk agama Islam di negara ini. Kemarin diadakan pengislaman bagi 9 ahli keluarga puak dusun yang berlangsung di Pusat Dakwah Islamia. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Sri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Juga hadir Pengiran Datu Sri Paduka Haji Muhammad Hashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbala Menteri Hal Ehwal Agama. Ketua Keluarga Awang Makri bin Bilai memilih nama Islamnya sebagai Muhammad Makri bin Abdullah Bilai dan isterinya Dayang Rosni binti Bantah kini dikenali sebagai Rosni binti Abdul Rahman Bantah. Sementara 7 anak mereka memilih nama Islam masing-masing. Sejumlah RM102,350 disumbangkan oleh Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah kepada beberapa buah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran dan rumah roboh serta 75 buah masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara ini. Majlis penyampaian sumbangan diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah di Ibu Negara. Sumbangan berjumlah RM84,400 bagi masjid, surau dan balai ibadah di seluruh negara ini untuk mengadakan majlis dan aktiviti takmir sepanjang bulan Ramadan disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi lembaga pengarah yayasan. Sumbangan diterima oleh para imam dan pegawai masjid-masjid berkenaan. Terdahulu, sumbangan kewangan keseluruhannya berjumlah RM20,950 diserahkan kepada 6 buah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah dan rumah roboh di beberapa buah kampung di seluruh negara. Penyerahannya disempurnakan oleh Awang Ahmad Jeffrey bin Abdul Rahman, penolong pengarah urusan agensi pelaburan Brunei selaku ahli lembaga pengarah yayasan. Juga hadir Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar, Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan yayasan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak meletakkan perbezaan jantina dalam mengukur tingkat keimanan hambanya. Lelaki dan wanita adalah sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, masing-masing mempunyai tanggungjawab menyempurnakan fardu ain dan fardu kifayah. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Inovasi dan Teknologi untuk Kesaksamaan Jantina. Jamaah yang dirahmati Allah, bagi menghargai dan meraihkan pencapaian para wanita di seluruh dunia dalam aspek sosial, ekonomi, budaya dan politik, maka pada 8 Mac setiap tahun, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yakni PBB turut mengiktiraf sebagai tarikh sambutan Hari Wanita Antarabangsa. Alhamdulillah, negara kita juga mengiktiraf sepenuhnya kepentingan peranan wanita dalam pembangunan sosio-ekonomi negara, di samping mengakui bahawa kesaksamaan hak dan pemerkasaan wanita. Oleh yang demikian, negara kita juga telah meraihkan sambutan Hari Wanita Antarabangsa dengan menekankan tentang inovasi
dan perubahan teknologi dan pendidikan dalam era digital untuk mencapai kesesamaan jantina dan pemerkasaan semua wanita, di samping menekankan kepentingan hak wanita dan gadis dalam ruang digital serta menangani keganasan berasaskan jantina dalam talian dan ICT. 168 anak yatim di Mukim Liang dan anak-anak kaki tangan Brunei LNG yang telah kembali ke rahmatullah menerima sumbangan dari Brunei LNG. Penyerahan sumbangan diadakan di Klub Rekreasi Liang Lumut. Sumbangan diserahkan oleh Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Belait, dan Hajah Farida binti Datu Sri Paduka Haji Talib, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Brunei LNG. Acara merupakan salah satu aktiviti Brunei LNG menjelang bulan Ramadan dan tahun ini ia dikendalikan oleh Badan Pekerja Muslim. Persatuan Basmi Dadah Basmida dengan kerjasama Muslimah Masjid Al-Muhtadibilah mengadakan Majlis Khatam Al-Quran. Majlis diadakan di Masjid Al-Muhtadibilah, Kampung Sungai Kebun. Hadir Datin Haja Masni binti Haji Muhammad Ali yang dipertua Persatuan Basmida. Majlis disertai oleh hampir 50 orang peserta. Majlis antara lain bertujuan untuk memotivasikan ahlinya untuk sentiasa membaca dan cintakan Al-Quran. Aftercare Support Association AFSA mengadakan majlis penyerahan dan pelancaran bengkel cuci kereta AFSA. Majlis berlangsung di kawasan Sumbangsih Mulia Beribi Gadong. Majlis disempurnakan oleh Yang Dimuliakan Bihin Kapitan Lela Diraja Datu Paduka Awang Goh Keng Chin dan Datu Paduka Awang Jack Ting, Penasihat AFSA. Dengan pelancaran bengkel cuci kereta tersebut, ia diharap akan dapat memberikan peluang pekerjaan dan sekaligus sebagai platform bagi melatih rakan seliaan yang di bawah seliaan dan pemantauan pihak AFSA. Persatuan Saintis Makmal Perubatan Brunei Darussalam BAMLS mengadakan mesyuarat agung Dwi tahunan ke-10 di sebuah hotel di Brakas. Hadir Dr. Hajah Surita binti Haji Muhammad Taib, Pengarah Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan, dan Dr. Haji Osmali bin Haji Osman, Presiden BAMLS. Semasa mesyuarat tersebut, Ahli Majlis Eksekutif Baharu bagi tempoh 2023-2025 telah dipilih. BAMLS ditubuhkan pada Jun 1998 dan kini bilangan saintis makmal dalam bidang makmal perubatan telah meningkat kepada 225 orang. Dari ahli-ahli, Kaunsil bagi Safety. Persatuan Jururawat Negara Brunei Darussalam Penjuru mengadakan majlis penghargaan dan penyampaian sijil bagi menghargai komitmen dan sokongan padu semua ahlinya yang ikut serta dalam perbarisan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39. Majlis berlangsung di sebuah hotel di Kampung Kiulap. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Datin Paduka Dayang Hajah Suraya Nuraidah binti Abdullah yang dipertua penjuru. Majlis juga bertujuan untuk menanamkan semangat patriotik cintakan tanah air di samping mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan jururawat dari semua peringkat. Projek Titian Kasih di bulan Syakban, Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam merupakan platform bagi mendedahkan para ahlinya mengenai budaya berkhidmat kepada masyarakat. Projek seumpamanya adalah salah satu projek kemasyarakatan tahunan persatuan berkenaan.
Pada projek kali ini, sebanyak 800 kontainer bubur kacang diagihkan ke masjid-masjid dan stesen-stesen minyak di daerah Brunei dan Muara. Projek seumpamanya juga bertujuan untuk memantapkan sifat jati diri, disiplin dan semangat kerja berpasukan melalui kegiatan amal dan kemasyarakatan. Sukan Pasukan Brunei DPMMFC meneruskan saingan Liga Perdana Singapura 2023 malam tadi menentang Balestier Khalsa. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Jalan Besar Singapura itu, DPMMFC tewas 3-4 kepada Balestier Khalsa.